Sarawak Apps ke Sarawak apa nama dia? Sarawak Pay. Tak, dekat Sarawak Pay. Dia macam ni, kejap Sarawak macam CV Hero. Pernah dengar CV Hero tak? Apa tu? CV Hero? On demand punya platform. CV Hero. Sarah X. Ada dengar? Pernah dengar tak? Okay. Sarah F. Sarah X. Di Sarah X tu. Okey, kita orang punya platform lebih kurang macam Sarah X. Okey. Cuma kita punya ni ada sedikit lah kita buat satu konsep Sarah X ni. Sarah X pula. Untuk Job X ni. Okey, Job X ni kita punya platform ni dia ada dua, satu user, satu vendor. Okey. User dan vendor. User kita ni terpulanglah user kita nak pakai mana. Dan vendor ni kita ada servis apa yang perkhidmatan kita sediakan, apa kebanyakan kategori dalam TVEC ataupun dalam MARA punya kluster kita ada. Maksudnya aircon, electrical, plumbing, otomotif, beauty, spa, kita ada repair phone kan. Kategori tu semua yang kita dah masukkan. Dan kalau contohnya kita punya student ataupun alumni ataupun mana-mana usahawan di luar sana yang nak menggunakan platform kita, dia hanya boleh daftar terus, daftar boleh buka kat Play Store, type JOBX. Okey, itu je, JOBX. Okey. Dan ada dua kat situ untuk Play Store, ada dua, untuk ada warna putih dengan warna oranye. Untuk warna oranye adalah untuk kita punya vendor, warna putih untuk kita punya user. Jadi daftar saja, submit dokumen apa semua, nanti kami akan approvekan dia sebagai kita punya vendor. Okey, ada dokumen yang nak kena submit, contohnya SSM dengan sertifikat. Sertifikat yang kita belajar lah. Kalau kita belajar aircon, kita submit lah aircon. Kalau kita belajar electrical, kita belajar bidang yang kita ambil lah, senang cerita. Kan? Selepas pada tu, apa kelebihan lain juga? Contoh je daripada Bintulu, dia nak pergi ke Kuching. Dia gunakan app yang sama, dia pergi macam vendor lah. Vendor tu pergi je ke Kuching, dia stay on dia punya apps. Dia kalau contohnya ada user request, dia pun akan dapat notification. Bukan Kuching saja. Contohlah dia pergilah ke Sabah pula. Kan? Dia pergi ke Sabah, kat Sabah pun ada user. Dan masa tu ada kecemasan, user ada mana-mana user request. Kebetulan dia ada dekat area situ. Dia pun akan dapat notification untuk dia buat kerja. Dan tu semenanjung, okey tak apa, dia datanglah KL, bercuti. Dia on lah apps dia. Okey, dia on app dia, sampai ke KL, kebetulan dia tengah jalan-jalan, ada orang request. Dia pun boleh buat kerja. Maksudnya, ke mana saja dia menggunakan phone dia dan dia aktifkan dia punya apps, dia bermakna dia tu tengah aktif dan bersedia untuk menerima projek-projek dari luar. Itu kami buat. Maksudnya kami tak sekat, dia kena buat dalam kawasan ini saja. Kawasan yang sebelah ini tak boleh buat. Tak ada. Kita open. Maksudnya kita nak kita punya usahawan kita bergerak. Pergi ke mana-mana dia orang boleh buat kerja. Walaupun dia kata aku nak pergi bercuti lah. Bercuti dekat hotel sekian-sekian. Tapi masa tu dia ni budak elektrik contohnya. Budak elektrik. Dia pun bawa lah screwdriver tu, standard kan kata budak elektrik ni ada je dalam kereta, spanner lah apa kan. Dia duduk situ. Tiba-tiba orang hotel tu ada emergency. Tak tahu dia tu sebagai orang teknikal. Request. Kebetulan dia dekat hotel tu. Dia pun boleh accept job tu, dia pergi buat terus. Kan. Banyak cara yang boleh buat. Jadi. Terus. Ya. Mungkin boleh membantu pelajar kot. Soalan saya, saya contohlah saya dalam bidang plumbing Yeah. So, saya ada qualification plumbing. Macam mana saya nak menyertai, nak mendapat perolehan daripada peningkatan pendapatan melalui job as service ni? Satu. Kedua adalah saya dalam bidang plumbing dan berapa sebenarnya job as service akan charge kita? Okey, dia macam ni. Sebelum ni kita pukul rata. Sebelum ni kita buat pukul rata, kita cakap kita ambil 15%. Tapi selepas kita dah buat adalah bagus, kita minta pendapat orang, tanya apa semua, dan kita sekarang ni dah tukar. Kita buat upgrade, kita buat 15, 10, 5%. Jadi 500 ke bawah kita charge 15%. Daripada total. Bil nilai kami tak tetapkan.
Contohnya dia orang pergilah rumah A, repair plumbing, tukar pipe, tukar tu, kami dalam apps tu kami tak tulis pun berapa nilai. Dia orang ni maksudnya vendor tu lepas tu dah siap, dia akan tekan dekat apps tu, tulis kat sini berapa ringgit. Dia akan type dekat apps tu saja. Okey, kita akan potong daripada total keseluruhan kos 15%. Itu pun kita potong dan melalui wallet. Tuan, kalau dia tak untung macam mana nak potong 15% tu? Macam mana tu? Dia mesti kerja dia mesti kena untung, mesti dia kena charge benda tu kasih untung. Kalau dia buat kerja free, sebab tu kita sini itu perbezaan. Okey, saya letak saya sebagai kontraktor ataupun sebagai orang tenaga mahir. Jiran saya, dia tahu saya buat kerja aircon. Dia panggil saya pun datang buat. Lepas tu dah siap, saya pun contohlah, standard saya charge kata 30. Dia pun cakap, alah sebelah rumah, RM50 dah lah. Tak boleh, saya sebagai tenaga mahir. Kenapa saya belajar tapi saya di-charge RM50? Okey, sekarang ni saya buat apps. Bila orang charge, saya cakap, sorry, apps berniaga. Bila kita cakap apps berniaga, bukan orang tu cakap, alah tak boleh, saya nak kena bayar. Nak tak nak, dia kena bayar melalui app. Kalau macam tu, saudara mara kita sakit lah kalau macam tu. Kita fikir saudara mara ataupun kita fikir diri kita balik. Sebab tu saya cakap, kita boleh letak harga kita. Contohlah, kami akan ambil total daripada keseluruhan. Jadi saya kat ni di bawah 500 kita ambil 15%. 500 sampai ke 1000 kita ambil 10%. 1000 ke atas kita ambil 5% saja. Lagi besar dia punya projek, lagi kecil kita ambil persen. Okey, kita nak orang buat kerja besar. Kan? Apa yang kami dah pernah buat, apa yang kami punya pengalaman, vendor kita dah pakai. Sebulan dia boleh kaut lebih kurang dalam 10,000 sebulan. Kan? Bergantung pada kerja dia orang, dia boleh kaut banyak tu. 7,000. Jadi tak ada isu. Yang di satu tim kita punya ni, bulan lepas dia orang cakap saya, dia dapat, saya tanya, 15,000. Itu cakap terpulang masing-masing punya kerja. Kami tak buat apa pun, kami jaga platform dah lah. Dia lagi pandai dia bercerita, PR dia lagi bagus, orang akan yakin untuk membayar dia. Dia masalah kena pandai manis. Mulut kena manis. Kena pandai bercakap lah ni. Janganlah buat kerja senyap je kan. Lepas tu cakap, apa Yahudi harga? Sebab tak ada penjelasan. Tapi apabila kita beri penjelasan, kita letak harga pun sebab apa? Kita letak value kita ni profesional. Kita tahu budak student mara ni, student mana, yang dalam media teknikal, dia adalah tenaga mahir. Kita kan tenaga buruh yang pergi buat kerja santai. Kita kan level tu. Kita tenaga mahir. Value tenaga mahir tak sama tenaga buruh punya harga. Betul. Kan? Tapi sekarang ni, kita yang letak diri kita ni tenaga buruh. Kan? Kita tak nak letak diri kita ni, aku ada skill, ini rate aku. Tapi sebab apa? Apabila kita macam saya cakap tadi, sebab kenapa tercetus saya buat job ad tu pun benda macam tu. Saya cakap saya buat dari taman saya. Orang kenal saya, semua nak free. Kalau boleh nak free lah. Kan? Tapi kalau kita tak sikit macam-macam bunyi. Saya cakap, macam mana saya nak solve masalah ni? Dan saya fikir benda macam ni, kita letak, orang pun tak kenal saya. Contoh, ataupun dia kenal saya. Dia request, kan, saya dapat job. Langkau ke? Yelah. Aku tahu aku panggil lah. Dia lah aku dah panggil ni, follow yang ni lah. Kalau dia panggil biasa, kita pun tak nak. Pakai apps lah. Ada apps Cik Fairuz. Ya, saya. Ada apps kan? Satu, kalau ada user, katakan user, dia nak menggunakan apps ni lah. So nak masuk, dia punya maintenance kat rumah. So dalam tu dia perlu upload dia punya kerosakan dalam tu ke? Ataupun tak perlu. Tak perlu upload ke ataupun dia dia request saja. Kontraktor baru dia detect kerosakan tu macam mana? Sebab dia macam ni. Sebab kadang-kadang user ni dia nak benda tu nampak jelas supaya dia tahu anggaran harga tu kurang-kurangnya anggaran harga tu bila dah tahu apa semua, so dia confirm, dia akan akan panggil lah. So macam mana tu dari segi kaedah tu? Kita sebagai ni saya cerita ini atas case tadi saya buat. Betul. Dulu orang tanya saya kenapa Cik Feru tak letak harga siap-siap supaya kita orang tahu. Dan saya pun tanya dia orang balik, you tahu ke benda tu rosak apa? Yang dia tahu aircon tu tak sejuk saja. You tahu tak apa yang rosak tu? Macam mana saya nak declare harga? Kita buat kerja teknikal,
Sebelah kata tanyalah pada orang teknikal. Kalau kita cakap lampu terbakar, apa yang rosak? Kita cakap lampu tu rosak. Sedangkan mungkin ada benda lain yang rosak. Macam mana saya nak letak rate harga tu? Kan? Ini kita orang teknikal. Okey, apa yang kami buat? Dalam apps tu, kami cuma buat dekat situ apabila user request, vendor dapat, okey, vendor boleh call. Call dulu customer, tanya apa kerosakan, apa benda masalah, cerita sedikit. Dan mestilah kita akan bagi tahu sebagai kita sebut sebagai user, kita akan tanya soalan tu. Berapa ringgit lah nak buat ni? Dan vendor akan menjawab selalunya, okey, kita harga dia plus minus lebih kurang macam ni. Tapi seeloknya kami kena datang tengok dulu. Tapi kalau kami datang tengok, kami ada service charge sikit lah kami sediakan. Tapi kalaulah benda tu okey, puan setuju untuk kami buat, kan, kita tidak lah pasal tu kita charge standard harga. Psikologi kita nak ajar kita punya student ataupun usahawan kita yang vendor kita ni untuk bercakap. Bagus, saya setuju. Macam dia punya consultation fee tu, dia masuk sekali dalam tu ke? Kita tak letak. Yang kalau tu, dalam Sara X, saya menggunakan Sara X juga kadang-kadang. So saya dapati dalam Sara X tu memang dia ada letak dia punya consultation fee. Dia letak dalam lebih kurang RM20 lah consultation fee. Lain tu lain lah. So betul. Yang Cik Fairuz punya ni macam mana? Kita tak letak. Vendor Maksudnya letak tadi, miscellaneous tadi, kita pandai kita lah macam tu. Terpulang. Cuma kita beranggap macam ni. Kita dapat kerja, sebab tu kita selalu terangkan kepada kita punya vendor. You dapat projek, bukan you pergi cari. You dapat projek orang request. You letak, you rasa rumah you dengan you punya tempat, dengan customer je tak jauh. You nak bagi free pun boleh. Kalau you rasa you nak charge sikit pun tak apa. Terpulang. Platform kami adalah kami boleh ceritakan lain. Kami ni sebagai Menkon. Menkon yang nak memberi kerja kepada Satkon. Jadi kita nak bagi kepada Satkon. Cuma kita cakap satu projek ni aku ambil 15%. Kau bayarlah. Berapa banyak kau buatlah. Kita nak 15%. Contoh kita akan cakap macam tu. Kan? Kau pergi deal. Kita dah cakap dah. Ni ada projek. Kalau tu kami dapat projek. Kita bagi pas nombor. Korang pergi buat kerja ni. Korang deal sendiri. Aku tahu 15% ni untuk aku. Lain kita tak tahu. Pastikan kerja dia jadi Orang tu minta diskaun. Kau bagi diskaun. Kan? Makan atas angin aja lah macam ni. Ini strategic business. Ini strategic business. Kan? Bukan kita nak makan atas angin. Walaupun kita cakap kita nampak view atas angin, sebenarnya okey, skop kami besar lagi. Selepas ni kita dalam proses untuk membuka hardware. Selepas ni kita dah boleh kita buka hardware, kita akan berikan kepada vendor-vendor yang mana membeli yang yang mana menggunakan JobX, kita punya platform, dan pada waktu tu dia dapat projek gunakan apps tu, dia kalau nak beli barang, dia nak beli barang, dia hanya pergi kita punya hardware, dia tunjukkan kita punya apps, dia akan dapat diskaun. Dia akan beli dengan kat kedai kita akan dapat diskaun. Jadi dia ada kita punya kad, kita detail semua, dia akan dapat diskaun dan dia akan dapat keuntungan lebih lagi sebab dia dapat diskaun. Berbanding dia orang ni pergi contohnya dia dapat projek tanpa menggunakan apps. Dia pun datang ke kami punya hardware. Dia dapat diskaun. Tak boleh walaupun dia sebenarnya vendor kami. Sebab apa? Projek tu bukan melalui kita punya apps. Kita dah create something. Kita dah start dah kita buat platform. Cawan, untuk bisnes tu Cawan. Untuk bisnes tu. Kita yang macam Cik Fairuz punya ni, dia nature ada dalam tu ada berapa banyak selain daripada aircon apa semua apa. Kalau ikutkan dalam tu kita ada dalam 13 tak silap saya. 13 Masuk fabrikasi apa semua ada lah. Fabrikasi untuk wedding semua kita boleh tambah. Sebab dekat others. Sebab ada kluster yang kita buat dia macam request general. Contoh kita cakap, kita buat kitchen cabinet. Kitchen cabinet ni kita tengok orang ni nak order baru ataupun repair. Selalunya order baru dia tak akan gunakan platform. Dia akan cari kontraktor berdekatan. Yang repair saja dia akan cari. Dan kita banyakkan kita punya platform ni kita fokus pada repair. Emergency case. And kita tak nak ambil yang new. Bukan tak nak ambil, kita akan buat sebab kita dalam proses untuk create yang nampakkan lebih kuat sikit lah kita punya ni. Cuma sekali kita fokus pada repair dulu. Apabila repair dia dah sukses, orang dah trust dengan kita punya vendor, no issue kita keluar apa pun lepas ni. Sebab kita pun tengah buat satu hardware IoT yang kita dah buat dah benda tu. Cuma kita tak nak launching lagi. Kita akan launching mungkin dalam tahun depan ke apa, kita bagi step by step. Yang tu apabila kita keluar tu, insyaAllah kalau kami keluarkan benda tu, kita akan
Ni ayat kasar lah. Ini nama dia strategic business lah kan. Orang cakap gorila lah apa. Ini saya kat ayat kasar sedikit. Saya akan membunuh kontraktor yang ada selain daripada vendor bawah Job Act. Kenapa saya cakap kerja kosong tak? gaji mahal sangat ni. Tak boleh dah. Tapi kita akan buat. Apabila kita ada buat satu hardware kita ni, kita keluarkan kita punya hardware, kita akan attach dekat semua aircon yang ada customer, kita bagi pasang. Kan? Jadi aircon tu lepas ni, aircon ataupun barang elektrikal dekat satu rumah, apabila dia ada masalah, tak perlu user ataupun tuan rumah yang request. Barang tu akan request dalam kita punya app. App tu tolong panggil kontraktor siap-siap. Nanti kontraktor tak tahu, dia akan call you punya rumah ada problem ni Walaupun user kita, tuan rumah tak tahu. Tapi kontraktor dah tahu dah barang peralatan dia ada rosak. Itu kita punya tengah buat. Dan barang tu kita dah buat. Kita cuma tunggu start yang lain je untuk nak upgrade sikit. Sebab tu yang macam sekarang ni pun Job Act pun kita dalam Apple kita tak ni lagi. Bukan tak Apple ni, kita ada isu account itu. Ni sekarang ni baru saya 2-3 hari lepas saya baru bayar balik account yang baru. Dan kita orang tunggu update semua okey, kita akan upload balik. Banyak kita punya base, kita punya apa yang saya tengah nak buat, sebenarnya tujuan utama kita nak berkongsi rezeki dengan orang lain. Sebab saya punya platform, saya dah cakap saya nak kongsi rezeki, bukan nak membunuh orang, nak ni tak. Kita nak berkongsi. Apabila kita nak buat berkongsi dalam satu platform ni, kita kena cari tim yang kuat. Okey, selain pada tu juga macam saya. Contohnya saya dapat projek-projek, sekarang ni saya dah buat projek dekat Attack Melaka. Saya ada projek dengan sana dan saya pula sekarang ni apa yang saya buat, bukan saya punya tim sendiri pergi. Saya akan cari, okey, vendor saya ada tak dekat Melaka? Vendor JN ada tak Melaka? Saya akan bagi tahu dia, okey, ni ada job dekat Melaka, kau orang pergi buat. Bukan semata-mata dia orang ni akan dapat job dia melalui kita punya app saja. Tapi dia orang ni akan dapat job melalui projek yang kami cari juga. Jadi dia ada kelebihan lain juga dia akan dapat. Itu style saya lah. Sebab tu saya kata dia, kita nak share. Kita bukan nak makan seorang. Kita nak bagi sama-sama. Kalau kita boleh hidup, orang lain pun boleh hidup. Itu kita tengah create empire kita sendirilah. Sekarang dari segi user yang menggunakan apps Cik Fairuz ni berapa ramai Okey, kalau mengikut total user, kita dah ada lebih kurang dekat 1,000 orang dah. Itu main kat KL lah. Kan? Dekat apa semua ni, KL dengan belah-belah utara sikit-sikit lah macam tu kan. Ada 1,000. Semua sekarang ni apabila kita ni berubah-ubah, selalu berubah platform, ubah ni, dia akan ada loss sedikit lah. Tapi ni pun kita tengah kecap balik sebab supaya platform kita lebih stable. Sebab kita apabila kita nak buat high end sangat, banyak isu yang kita nak kena tengok base pada platform. Jadi kalau untuk vendor, kita ada pun plus minus dekat 500 orang untuk vendor. Alhamdulillah lah. Sebab kita orang pun tak nak kerja, bukan tak nak kerja banyak, memang nak kerja banyak. Tapi kita nak tengok dulu kita punya apps ni boleh stable tak. Kalau semua dah okey, baru kita tukar. Macam dulu first saya buat, macam dulu kita buat, kita tak ada deposit security deposit. Kita buat. Kita macam, siapa nak tu daftar dia boleh pakai dah. Sekarang ni kita dah upgrade, kita tukar, maksudnya kena ada deposit, security deposit pula. Kenapa? Sebab sebelum ni, ada vendor kita dah dapat job, dah dapat cantik apa elok, dia pergi buat perangai. Bila kau perangai apa pun, macam contohnya dia tak datang. Bila ada problem sikit, ada leak, contoh aircon leaking ke apa, dia tak pergi repeat. Bila dia tak repeat, kita panggil cara elok, dia tak nak pergi. Jadi kita terpaksa ban. Lepas tu bila kita panggil kontraktor lain, kita pula keluar duit. Kena bayar. Jadi sekarang ni kita buat pula sekarang ni, kita letak syarat ada security deposit. Security deposit ni RM200. Maksudnya dia kena ada duit dalam akaun dia tu, dalam dia punya payment, dalam wallet dia mesti ada 200. Kurang 200 dia akan dapat macam situ RM200, dia dapat notification dia boleh buat job. Tapi kurang daripada RM200 dia dapat notification tapi dia tak boleh buat job. Kalau dia nak buat job dia kena top up. Dia top up boleh buat job balik. Insurans ada tak? Bayar insurans apa semua tak ada? Okey, kita dah ada dengan takaful apa semua untuk insurans. Itu kita tengah dapatkan detail. Sebab kita memang target memang ada bayar insurans kepada vendor yang menggunakan pada waktu, kalau contoh jadi apa-apa pada waktu tu, kita memang cover insurans. Sebab kita pun tengah deal juga dengan insurans untuk nak cover peralatan. Kan? Peralatan yang dia orang buat kerja lah. Itu pun nak tengok juga sebab mungkin tengok banyak sikit lah kalau orang nak add on untuk insurans ni.
kita nak kena usia dia apa semua detail baru kita boleh cover. Kalau tidak kita pun susah kat, insurans pun nak cover pun payah kat. Sebab sebelum ni kita dah deal pun agak renyah sikit lah bunyi dia. Tapi insyaAllah kita tengah dalam proses benda tu, untuk benda tu juga. Okay, terima kasih. Sama. Panjang agak ni cerita ni. Itulah, minta maaf lah. Nanti saya sharekan video. Kat nanti mungkin Puan boleh cerita, share pada yang orang alumni-alumni kan, kalau ada grup ke apa kan. Nanti saya sharekan benda tu, mungkin boleh ni. Sebab tim saya pun sekarang ni dah start buat marketing. Nanti saya suruh dia orang ni buat try masuk marketing Sarawak. Kita orang ada tim di Sarawak. Oh, lupa nak cerita. Saya ada tim di Sarawak, di Kuching. Di Kuching kita ada tim untuk job ad kat sana. Yang menguruskan job ad sebenarnya kat sana ada dah satu tim. Saya punya partner kat sana. Kita ada buka sana lah satu dekat Kuching. Tempat saya lupa lah nama. Buka-buka waktu COVID, jadi lupa nak tengok. Nak ingat tempat dia. Okay, ada salah lain. Dulu belum ada Dulu belum ada Beli dulu belum? Kat Kuching dah ada. Terus. Ya saya. Kalau kita buat yang job at service tu untuk pelajar-pelajar yang ada ni, kita buka peluang untuk mereka ni dan mereka akan daftar untuk sekitar Bintulu ni saja. Maksudnya dia pelajar-pelajar yang ada ataupun alumni yang ada ni akan daftar dan ambil projek yang ada kat Bintulu je. Macam mana kita nak start Dia boleh, dia macam ni je tuan. Daftar, buka je lalu app kita punya dalam Play Store kan. Tapi dia sekarang ni untuk Android phone. Kalau yang untuk iOS saya rasa dalam sebulan lagi kot baru kita settle. Sebab sekarang ni ada isu hari tu kan. Jadi untuk Android sekarang ni boleh pakai, tak ada masalah. Kalau untuk Android ni dia type je JOBX kan, klik yang warna oren, register, submit dokumen semua yang apa kami minta. Just dia tunggu je kalau kita dah start buat belas dekat belah sana, kalau start kita punya user dah start pakai dekat sana kan, dia cuma tunggu saja dekat mana dia duduk. Ataupun dia bergerak lah, senang cerita. Sebab tu cakap kalau kita on saja app tu, bergerak lagi mana-mana, kalau ada dapat notification, accept saja job tu. Sekejap saya nak tengok sebab saya nak buka pun tak boleh tadi. Kalau saya tunjuk pun macam ni je lah kot. Dia nampak lah. Ni app kita. Dekat sini dia ada lah. Ada aircon, ada ticker. Lepas tu kita punya ni simple je. Kalau kita klik je satu benda, dia akan tengok pada kategori tu je. Kita pilih je kategori apa yang nak. Maksudnya user ni pilih pada kategori saja. Dia tak payah nak masuk detail. Nak kena masuk kerja ni, nak masuk dia tak payah. Dia tengok apa yang dia nak buat je. Walaupun contoh kita cakap, nanti kalau dia minta tu dia buat kerja lain, tak apa. Syarat dia sebenarnya kita buat app ni, kita nak buat syarat dia nak panggil je. Kan? Dah panggil, lepas tu dia lah cara nak buat kerja tu. Sebab bil apa semua kita dah buat dalam sistem. Buat je bil apa. Tak ada masalah. Kami tak melarang untuk buat lain. Kami cuma melarang apabila orang tu menipu je. Itu kami larang. Untuk buat kerja, apa semua kami tak ni. Jadi kalau contohnya AKM dulu, student ni dah boleh start berdaftar, tak ada masalah. Tapi lepas daftar tu kena top up wallet lah. Kalau saya, okey saya offer lah. Tapi tak boleh offer lah sebab banyak sangat dah offer kat ni. Tak besar-besar tak boleh lah. Okay. Sebelum ni memang saya bagi pada vendor kita yang berdaftar, kita bagi RM200 lah itu sebelum ni. Tapi dah banyak sangat saya dah bagi lah ni kan. Kat RM100,000 lah. Jadi kalau untuk IKM dulu saya boleh bagi RM100. Top up, okey, daftar dulu. Lepas daftar, tu top up wallet. Top up wallet tu RM100, saya tambah lagi RM100. Oh. Saya boleh bagi. Tawaran kepada yang siapa cepat dia dapat. Kalau jangan ni lah, sebab macam sebelum ni memang saya ada buka memang RM200 kat saya buka. Dan tapi itu kadang-kadang tu orang kita ni Malaysia ni dia kadang-kadang tu yang dia tak pandai guna peluang. Kita bagi dia tak nak, datang tak ada tu baru dia sibuk datang cari kita. Hari tu ada offer lah. Tak ada lah, habis lah. Kita nak offer tiap hari letih kat hari kan kerja kita. Tapi kita akan buka, memang kita ada buka lah benda tu. Offer tu kata saya ada buka, kalau orang dengar saya sebut perkataan tu, saya offer berapa, grab waktu tu.
Tapi kalau saya dah diam, tiba-tiba tanya saya ada lagi tak? Tak ada lah saya cakap. Kepada alumni yang berminat, cepat-cepat ambil peluang ni. Cik Fairuz kita dah bagi offer dah RM100 daripada customer, RM1 Cik Fairuz bagi percuma. Jadi 200 lah. Satu lagi kita punya kelebihan sedikit, kita ada payment gateway tau. Maksudnya vendor kita apabila dia buat kerja, user kita bayar gunakan online, duit tu terus masuk ke akaun vendor. Dia tidak masuk ke akaun kami. Boleh faham tak? Boleh nampak bayangkan tak macam mana proses tu? Nampak. Contohnya kita beli kita pakai Shopee, kita pakai Shopee. Okey, vendor Shopee ni kita bayar tu duit tu akan pergi ke Shopee dulu. Kan? Dia pergi Shopee. Lepas tu dalam 7 hari macam tu baru Shopee bayar kepada kita punya vendor. Okey. Tapi platform kami tak ada orang buat lagi. Pergi tanyalah mana-mana platform takkan buat macam tu. Okey. Platform kami buat user bayar 3 hari duit tu terus masuk ke vendor. Sebab duit tu takkan lalu ke akaun kami. Sebab syarat saya dalam bisnes saya tak nak pegang duit orang. Walaupun lalu, tak nak. Saya cakap nanti income tax saya kena bayar. Walaupun dia lalu. Jadi saya tak nak. Saya tak nak ambil risiko. Pergilah duit korang. Saya nak duit saya je saya jaga. Saya tak nak jaga duit orang. Jadi apabila kita orang buat macam tu, kita buat special case, kita minta dengan payment gateway buat satu modul baru untuk kita. Jadi payment gateway yang buat untuk kita sekarang ni, kita dapat, alhamdulillah kita dapat yang kita dapatlah apa yang kita nak. Jadi sekarang ni kita dah buat, cuma ada dah sikit-sikit isu sikit biasalah tu kan dalam programming part sebab nak dapatkan stable. Sebab benda tu kita first create benda tu. Jadi apabila kita test sekarang ni dah nampak jalan dia, maksudnya duit user bayar, dia akan pergi pegang ke payment gateway dah 3 hari dia terus transfer ke vendor. Jadi dekat kami tak ada story yang duit tu masuk. Kami tak nak pegang story orang. Tiba-tiba duit tu masuk. Cukup tahun memang dapat duit banyak kan. Duit orang kan duit kita. Tak nak lah. Nanti nak declare dia tolong bayar orang punya. Kita kena bayar berapa sen je dapat pun. Duit orang kita sebut dah bayar. Jadi saya kat saya nak. Tapi Cik Wan, jangan termenung lah. Lain kot. Cik Wan masalah lain kot. Itu ya yang saya buat. Lepas tu yang macam kita pun nampak orang teknikal ni dia tak sama dengan benda lain. Macam kita orang teknikal kalau tu nak beli barang ni kita mahal. Kita beli nilai tu mahal. Bila kita beli nilai mahal, contoh saya pegang selama 7 hari duit diorang. Diorang beli sebab 2 hari je. Kalau duit tu besar. Kalau contoh nilai tu 2-3 ribu, contoh boleh pasang aircon. Satu aircon nak pasang aircon duduk-duduk termasuk kos aircon, habis kat 1,300, 1,400. Tuan, lepas tu naik harga lagi, kita tak tahu tau. Macam mana nak buat? Okey, contohnya dekat Sarawak upah charges lain. Dekat KL upah charges lain. Harga barang kat KL, harga barang Sarawak tak sama. Saya nak buat platform yang sama. Takkan boleh. Takkan boleh. Kan? Agak renyah kita nak buat tu. Jadi tu saya cakap, saya open benda cara macam tu, terpulang pada vendor letak harga dia. Jangan letak harga Yahudi sudah. Kan? Maksud kita faham, kita buat kerja, kita pun dapat kerja, alhamdulillah rezeki datang daripada platform. You buat macam elok. Kan? Orang suka kat you nak deal, orang cakap, Cik Bodoh lepas ni nak deal luar macam mana? Ikut suka, kami tak melarang. Kami cuma larang apabila ada komplain. Apabila vendor ada buat masalah, user komplain dekat kami check balik story. Tak ada pun dalam platform, kami terus ban, tak ada cerita banyak. Bukan kami nak cakap dia sailang sebab dia tak jaga kualiti kerja dia. Kita tak nak ada isu. Kita nak macam contoh dia gunakan platform. Dia gunakan platform, dia buat kerja. User ada komplain kat kami. Bagi tahu. Okey, bila kita dapat detail, kita ada database semua. Kita check. Oh, ada. Kita bagi tahu, kita telefon balik pada vendor kita, you tolong pergi cover. Dia tak nak cover, kita ban. Tak ada cerita banyak. Kita bagi peluang, tak nak guna peluang, ikut suka. Ban memang tak akan dapat. Sebab kita akan minta, sebab tu kita minta SSN dengan detail. Sebab kita akan ban balik kalau orang gunakan benda yang sama. Contoh. Betul tu Tuan Fairuz. Boleh? Macam mana? Macam mana Tuan?
Betul ke? Maksud saya takkan tak bagi peluang. Macam tu maksud saya. Terus ban terus. Dia bukan kita tak nak bagi peluang. Sebab orang kita bagi peluang. Lagi dia nak gunakan peluang tu lagi. Dia tak kerti hargai. Ini kes saya study lah. Sebab saya 16 tahun, selama ni kita dah banyak bagi projek kat orang, kita apa, macam-macam benda kita kena. Apabila kita bagi peluang, datang merayu, kita cuba nak bagi. Ini yang kita face to face kita jumpa ni. Kak, masalah kan kadang-kadang betul Tuan Fairuz, diorang kadang-kadang ambil kesempatan tu ya sebenarnya. Itu je. Dia tak reti nak ni. Apabila kita dah kena, dia cuba nak ni. Kita tak nak macam tu. Kan? Sebab kita nak benda ni, sebab tu saya cakap tadi, first saya cakap saya nak sharing. Saya nak sharing rezeki, saya nak sharing platform yang apa kita ada. Apa kita cuba fikirkan nak bantu. Tapi, adakah orang luar tu dia sanggup nak kongsi sama dengan kita? Tak, dia fikir dia nak kaya. Dia nak lebih. Kan? Kita faham. Bukan cakap, dia ni untunglah buat platform. Dia tak tahu kita habis berapa banyak. Macam mana kita kat belakang nak perah otak masa kita. Dia cuma nak guna saja. Tuan. Iklan kejap. Boleh tak? Boleh, sila. Kerja-kerja wedding tak ada ke? Tapi tu lah sebab itu dekat Serang Petani, dekat Bintulu kan. Kalau KKN ni saya bagi je projek, ada je. Kerja-kerja wedding ni. Boleh, nanti saya tengok, saya pasang-pasang kaki kat sana suruh terus buat kerja sikit. boleh. Fairuz, tadi pengarah ada dengan kita nak bawa apa nama? Yalah kalau nak collaborate sebagai contoh lah kan, collaborate untuk dapat dengar suara Ada. Dapat dengar. Ada dengar. Tapi saya sangkut. Cik Wan baru hidup kah? Tadi dah mati dah. Lain ada problem lain. Tak dengar dah. Cik Wan tak dengar Cik Wan. Kita orang tak dengar Cik Wan. Lepas ni kena minta TM R&D buat satu tempat. Satu ni. Cik Wan tak dengar. Salah satunya apabila dalam kita tengok pandemik ni terjadi, kita memang utilize 100% pada teknologi. Sekarang baru kita nak utilizekan dan baru kita nak macam nak gunakan internet apa semua sebelum ni kita santai-santai. Boleh dengar Boleh tapi dia boleh dengar Boleh Cik Wan teruskan. Cik Wan. Ya, teruskan Cik Wan, teruskan. Boleh dengar tak? Teruskan bos. Boleh. Lain ada Tak boleh problem access. Kena pasang Sira ni. Fira. Kena pasang Fira. Cik Wan dah lock out. Aduh, kemana Cik Wan tadi? Kepada alumni, ada soalan tak kepada Cik Fairuz? Ada soalan tak? Kepada alumni kita, ada soalan tak? Nak tanya apa-apa, mana boleh saya jawab lah nanti sikit-sikit. Kan? Bukan nak cakap saya ni sangat, tak ada. Just share macam mana saya buat, macam mana saya lalui semuanya. Yalah kalau tidak kita tak berjaya, betul juga. Saya pun percaya juga. nak dapat alumni kita ni diam semua. Nak marah macam tu. Saya pun, yalah, jangan kita lupa je lah. Itu je. Kita kadang-kadang tu kita ingat kat mana kita datang. Tapi tak semua orang boleh ingat. Kadang-kadang tu orang ingatkan saya datang duduk dengan marah adalah saya nak curi peluang. Ataupun saya nak ambil, nak buat itu, nak inilah. Tak. Saya cakap no. Itu bukan saya. Tapi ambil peluangnya ada tau. Betul. Okay. Ambil peluang yang ada. Tapi untuk saya, biar saya ambil peluang yang betul-betul berbaloi untuk saya punya bisnes. Bukan untuk saya nak nampak macam wow, tapi saya tak ada apa. Saya tak nak. Kan? Jadi macam saya cakap, saya cakap dengan BKT apa semua, saya cakap, saya dah buat app, saya nak minta bantuan, bawa saya pergi ke channel lebih besar. Saya rasakan kalau Cik Mazan ada masa ni, dia memang agree dengan kau tau. Hello Cik Fairuz, ada soalan daripada kita punya ni. Dekat ruang ni daripada Noh Hadia. Apa syarat untuk daftar vendor? Syarat ni senang je. Ada SSM, ada sertifikat. Kalau contohnya nak jadi vendor untuk elektrika, kena ada sertifikat elektrika.
Lepas tu ada SSM lah. SSM tu kita nak wajibkan, kenapa kita wajibkan SSM? Boleh dengar tak? Boleh? Siapa? Teruskan Cik Fairuz. Kita nak sekarang ni, kita nak semua orang yang duduk kita adalah seorang usahawan. Walaupun dia kerja part time. Okey, saya bekerja dengan orang, tapi saya nak masuknya, boleh daftar SSM dulu. Sebab kita nak mulakan dia orang ni membina satu platform yang dia dah start dengan bisnes kecil-kecilan. Yang betul-betul bukan kecil-kecilan yang kecil betul-betul kecil yang tak ada SSM, tak. Kecil-kecilan tapi dah ada SSM. Itu yang pertama. Yang kedua, akan datang kalau dia nak pergi grow, dia dah ada dah macam contoh kewangan dia orang, dia dah nampak SSM dia berapa lama wujud dia nak pergi depan tu lagi senang. Berbanding hari ni baru buka, esok nak pergi grow, tak dapat. Jadi kita suruh dia, sebab tu kita perlukan SSM. Lepas tu untuk sertifikat memang apa yang dia belajar lah. Kalau dia belajar aircon, dia tak sertifikat aircon, electrical dia tak electrical. Tapi dia cakap, saya buat semua kerja, saya tahu. Memang orang teknikal buat macam tu. Satu dia belajar, tapi kerja macam-macam benda dia buat. Saya tahu, sebab tu saya nak tahu tu dia ada sertifikat ke tak. Kalau orang tak ada sertifikat, tu saya tak ada sertifikat. Contoh orang luar lah, dia bukan belajar daripada IMA punya ni. Saya boleh buat jadi multitasking lah pula. Satu je dia ambil dekat Mara, jadi semua dia boleh cover. Sebenarnya saya percaya benda tu sebab saya pun buat benda yang sama. Tapi kita akan test dia. Selalu je saya akan test orang dulu. Dan baru kita nak tengok proof macam mana lah. Macam orang yang tak ada sijil, yang tak ada apa-apa, selalu je dia kena ikuti kelas kita dulu. Dia kena ikuti, mungkin saya akan buat test dengan dia dulu, PR dia macam mana, apa semua, dan saya rasa meyakinkan dia ni boleh duduk dengan kita, baru kita benarkan dia menjadi vendor kita. Kalau tidak, kita tak benarkan juga. Sebab kita tak nak, bila ada masalah dengan customer, dia tak dijawab. Nanti customer cakap, apa dia vendor ni kan, tak reti pun nak buat kerja, tapi mulut orang kan, kita tak boleh tutup nak tampar dia, tak boleh. Ikut je, ya. Tapi dapat kena, sekarang ni zaman viral. Orang boleh tik satu benda, tulis macam-macam. Kena ajar dia orang bercakap lah, kena itu lepas tu. Kena ada kelas komunikasi. Betul. Banyaklah, saya banyak lalui macam-macam lah. Sebab tu saya nak share pun, saya nak share yang supaya benda yang boleh nampak. Kan? Saya sebab kita dah melalui macam-macam perkara, tapi kita nak nampakkan benda tu betul-betul serius. Ini bisnes. Sebab saya rasa majoriti kalau usaha alumni kita sama ada bekerja dengan orang ataupun buat bisnes yang betul nak cari pendapatan yang betul-betul cantik. Betul lah tuan. Saya mencelah dulu, betul lah apa yang saya tengok anak saya sekarang pun macam tu juga. Kalau tak pandai bercakap memang orang takkan terima. Betul juga cakap tuan tu. Saya pun percayalah. Bagus tuan. Okey, boleh teruskan. Sebab kita nak menjual tapi kita tak bercakap. Tak jadi. Kan? Kecuali kita jual barang yang gunakan tak payah bercakap. Maksudnya macam kita menjual barang produk-produk. Dia tak payah apa, bertekan taik je. Orang pun dah tahu dah. Ada testimoni dah. Tak perlu nak communicate. Tak apa. You jual lah macam tu. Tapi macam kita dalam bidang teknikal, kita kena face to face. Kita tak hantar robot, kita kontrol kat rumah. Tak ada. Kita kena pergi rumah orang tu untuk bercakap. Tapi kita cerita benda tu je. Saya cakap rugi. Sebab selalu je saya cakap pada orang. Dan apa yang kami juga buat kat apps ni. Contoh je saya cakap. Satu customer ni saya ni panggil saya buat kerja aircon gunakan apps. Sampai rumah dia, dalam rumah dia, di rumah dia pakai elektrik. Dia tak pakai pelita. Kan? Dia mesti pakai elektrik, mesti ada lampu. Dan benda tu saya nampak peluang untuk saya tackle dia. Itu kedua. Yang ketiga, rumah dia tu ada plumbing. Kan? Boleh tackle pakai projek plumbing. Yang keempat, rumah orang tu ada kerja-kerja besi. Pun boleh tackle. Yang kelima, renovation. Yang keenam, dia mesti ada motor ataupun kereta. Kenapa kita tak nak ambil peluang tu? Kita nak sekarang ni masuk satu kaki dulu kat rumah tu. Cecak dulu satu kaki, dah cecak kaki, kau settlekan. Jangan lagi buat kerja kau. 10 kaki masuk. Yes. Selalu cakap dengan vendor-vendor saya, cakap, kau dah masuk rumah orang, jangan buat kerja aircon je. Weh, dalam rumah tu ada macam-macam. Tackle lah. Oh iya ke Cik? Elah, kan tak boleh fikir. Tak nang power juga. Duit semua. Kan? Business. Kita tak ada. Macam saya cakap benda ni, rugilah. Bukan nak tunggu dia panggil pula. Lepas tu lagi datang. Contoh dia panggil kedua, kita datang. Dan kau ke? Asal kita tak cakap? Tak tanya? Lah pula. Kan? Kita kena menjual. Kan? Itu je lah.
daripada saya. Right. Ada tak kita bagi peluang kepada alumni IKEM Bintulu, ada tak bertanya soalan ataupun sekiranya segan-segan malu-malu ke, boleh WhatsApp ataupun kontak Encik Fairuz kita berkaitan dengan apa yang beliau kongsikan sebentar tadi. Ada last question? Ada nak bertanya soalan untuk alumni? Tak ada? Tak ada Alright, okay. Dengan ini slot yang ketiga bersama dengan Encik Fairuz kita, iaitu dari KTE Smart Technologies. Dengan ini pihak IKEM Bintulu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fairuz kerana meluangkan masa bersama alumni dan warga negara IKEM Bintulu. Dan satu lagi kita ketinggalan, kita ingin mengucapkan tahniah kepada Encik Fairuz. Pagi tadi selamat akad nikah ke? Saya bukan akad nikah, saya pergi semua orang. Poin baru. Akad nikah, insyaAllah kalau tak ada masalah akad nikah saya pada bulan 10, 8 bulan. Alright. Ingatkan pagi tadi kita nak ucapkan tahniah lah. Kalau saya salah dengar. Tak apa. Terima kasih. Cepat sikit. Doakan je. Alright. Padi Malinja, Piala Beli cakap, ingat tu. Jadi di mana kita telah mendengar sedikit sebanyak turun naik, senang susah, rugi untung, risiko yang dilalui Encik Fairuz selama 16 tahun menjadi seorang usahawan. Bukan senang nak menjadi senang, bukan susah nak jadi susah. Apa yang Encik Fairuz kongsikan sebentar tadi memang banyak liku-liku yang beliau lalui. Bukan hari ini dia buat duit, esok dia dah berjuta-juta ringgit, bilion ringgit dia dapat. Bukan sesenang dan semudah yang kita fikirkan. Kita boleh cakap kita nak kaya tapi tak semestinya kita nak kaya esok. Okey, apa yang Encik Fairuz kongsikan, semoga alumni IKEM Bintulu ataupun warga negara IKM, mana tahu ada yang nak berpencen one day, kita aku nak bisnes. Kita anggaplah pengalaman Encik Fairuz ni satu pengalaman yang cukup berharga, cukup indah sekali, walaupun ada senang susah sedih kan, ditikam ke, ditipu, apa yang menyedihkan. Abang kata Encik Fairuz tadi ada 3 stage kan. Satu apa tadi Encik Fairuz? Satu dia happy. Dia happy, menangis, sedih. Menangis, dia menangis. Mengecapi kemenangan. Ada 3 perkara tu kita kena lalui. Itu satu word yang menarik sedikit daripada Encik Fairuz. Kita bukan setakat kita happy saja, tapi ada kala stage kita perlu menangis. Kita tak tahulah dia menangis dari segi apa, kena tikam, kena tipu, kena rugi ke apa kan. Dan kita jangan mudah mengalah. Sebagai seorang usahawan, kita jangan mudah mengalah. Jangan mudah mengalah, teruskan move on ke depan, di mana kita akan mendapat satu kemenangan yang kita menang. Betul tak Encik Fairuz? Betul. Seperti yang Encik Fairuz daripada zero sehingga sekarang selama 16 tahun menjadi seorang usahawan, iaitu beliau macam nampak walaupun apa yang Encik Fairuz kongsikan kepada kita, nampak ada kekejaman, tetapi walaupun ada kejam kan, tapi kita ada satu pembelajaran yang kita perlu teruskan sebagai seorang usahawan yang terus berjaya. Kepada alumni kita di luar sana, walaupun kita ada skill, kita ada knowledge, kalau kita tak cukup nak bercakap, tak erti nak bercakap, knowledge dan skill kita akan mati begitu sahaja. Betul tak Encik Fairuz? Yelah, semua orang ada skill, semua ada kebolehan, tapi kalau kita bisu, kita tak pandai nak cakap, kita tak pandai nak menjual diri kita, jadi skill dan kebolehan ataupun knowledge yang kita ada tu akan mati macam tu sahaja. Jadi kita jadi buruh yang tak ada nilai, bak kata Encik Fairuz. Betul? Buruh yang tak ada nilai. Padahal kita ni skill kita sangat bernilai. Bukan semua orang boleh ada skill. Betul tak? Kalau macam saya tak pandai wedding. Tapi kalau student kita yang memang belajar ambil janganlah bagi contoh wedding aja. Mereka pandai wedding. Kita pandai bercakap je lah. Kita pandai bercakap je lah. Macam tu lah. Bukan semua orang yang orang ada keistimewaan, ada
hands on, hard skill, tapi kita kena pandai soft skill juga. Dua benda tu kena balance. Kalau dalam taklimat LI juga saya bagi tahu pelajar saya juga, kita jangan kita pandai hands on saja, jangan pandai hard skill, tapi soft skill kita kosong. Jadi dua benda tu kena balancekan. Betul tak Encik Fairuz? Apa yang saya dengar atas perkongsian Encik Fairuz, memang dua benda tu paling penting untuk kita market diri kita sendiri. Saya just share sikit, macam sebelum ni budak-budak saya, kalau contoh saya ada event, tu bukan saya ke depan, kasi dua suruh dia orang ke depan. Saya cakap kau kena jual. Macam mana kau nak jual? Macam korang, macam selalunya dia orang ni buat kita punya R&D, kita buat apa semua. Dan saya cakap dia, kau kena faham apa yang kita buat dan untuk kau menjual. Betul. Kena present kita sendiri. Bukan nak suruh orang beli sebab kita punya nilai barang tu mahal. Tapi kau kena confident level letak untuk nak bercakap pasal barang tu. Maksud kalau orang trust, orang ada tunjuk minat, maksudnya kau dah satu level dah boleh pergi peringkat. Kalau kau masih tak boleh buat, kau takkan boleh pergi satu peringkat yang jauh. Betul Cik Fairuz. Kalau ada kosong nanti cakap Okey. Ada satu lagi soalan ni Cik Fairuz. Tengok ni. Sekejap daripada mana dah? Ni ada program lagi soalan. Untuk program instrumentasi ada potensi tak? Apa contohnya? Di IK instrumentasi ada peluang tak yang untuk masuk? Instrumentasi ni macam mana dia punya kos? Hello? Harus instrumentasi tu macam yang piping, valve, apa semua yang macam kat kilang tu sebenarnya. Proses kontrol. Dia macam kita pasang flank tu, macam pasang flank, piping macam tu. Sebenarnya dia benda ni, kita macam saya, macam part saya untuk dari segi app kita letak apps. Kat apps tu kita tengah upgrade untuk nak dapatkan dia punya cluster yang lebih besar. Sekarang ni kita banyak macam kita main flow dia office rumah aja. Kan? Sekarang ni kita nak try masuk pergi ke macam hotel dengan kita punya macam kilang-kilang. Kita nak masuk market tu. Sebab kalau nak masuk market tu selalunya market ada term untuk buat payment. Apabila market term payment tu yang kami tengah duduk untuk sidang, kita tengah susun supaya kita punya vendor apabila dia buat kerja tu ada term yang kita punya customer nak buat payment tu boleh release dalam platform dengan cara elok. Kita tak nak apabila dia orang dapat tiba-tiba ada isu payment tak bayar lah bla bla bla, takut ada problem kan. Sebenarnya dalam apps ni, Job App ni, apa saja cluster memang saya nak masuk. Buat emas sekalipun atas kapal tengah laut tu. Maksudnya budak ni tanya tadi berkenaan dengan oil dengan gas ni tuan. Melibatkan bidang oil dengan gas. Ada potensi tak maksudnya macam tu? Potensi dalam Job Act ke potensi keluar? Potensi keluar. Potensi keluar sangat besar. Kalau dia tanya dekat job kalau dekat Job Act tu, kami dalam proses lah untuk nak upgrade apa semua. Tapi kalau potensi luar memang luas. Okey, saya cerita. Abang saya sendiri, dia kerja oil and gas. Abang saya sendiri, dia asalnya dia kerja kapal lah. Dia bagai engineer kapal. Dan sekarang ni dia main dengan oil and gas apa semua. Dan saya duduk dengan dia, saya tanya dia, okey, dia belajar dulu diploma dekat Politeknik Nkoma dalam marine. Dah berbelas tahun dia kerja, 10 tahun dia kerja. Sekarang ni dia kerja kat tu, dia duduk atas pelantar, dia duduk sini ikut kontrak dia. Kan? Tapi yelah apabila orang buat kerja macam tu, sekali keluar lama tapi balik memang balik duit lah. Tapi kalau korang yang mana pakai yang benda tu tak reti guna peluang, serius sayang. Kan? Abang saya balik 2 bulan cuti, 3 bulan cuti, sekali turun memang bawa balik duit, lepas tu naik pergi cari duit. Sebenarnya tak ada betul. Betul. Tapi first kali dalam bidang teknikal, saya cakap apa saja bidang teknikal, jangan matikan benda tu. Sebenarnya kalau saya cakap pasal elektrik, contoh saya tak pernah buat kerja oil and gas contoh. Tapi saya cakap saya nak buat, saya boleh buat. Saya cakap saya boleh buat. Sebab apa? Basic dia ada pada awal lagi yang saya belajar. Kalau elektrik, lah neutral. Kalau elektronik, main DC, positif, negatif. It's okay, sama. Faham benda tu boleh buat kerja. Kan? Wedding,
Kan? Kita nak tahu kita pakai road apa, kita nak pakai apa angle kita nak wedding. Kan? Anak hebat tuan ni. Tak adalah, ni cerita mana saya tahu lah. Sebenarnya no issue untuk kita nak buat apa-apa. Kalau saya cakap saya buat repair kereta, repair motor, still benda yang sama. Dia pakai piston, dia open, dia tutup, close. Kita nak tahu kat bila je. Gas campur dengan ni, kita tahu basic, buatlah kerja apa you boleh buat. Tambah sikit nilai untuk kita ambil study, fahamkan sedikit apa yang kita masuk dan kita buat. Boleh. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab sebelum ni saya ada repair, saya ada repair kapal. Saya repair kapal Berjaya Group punya. Berjaya Group punya. Wisata punya kapal. Dekat Langkawi, dekat Boston. Saya repair kapal tu, saya tak ada skill repair kapal 100%. Sebiji kapal saya kena repair, hidupkan kapal tu. Tapi orang panggil saya untuk hidupkan kapal tu dengan kelengkapan barang bot kat kapal tu dah tak ada. Dia cakap saya, kalau you boleh repair, kita bayar you. Alhamdulillah, memang dia bayar saya per jam. Memang rate dia mampu hati lah. Saya kerja 2-3 jam, saya tak payah kerja sebulan pun tak apa dah. Kan? Tapi bukan vendor ke yang buat? Tak ada, yang tu saya buat sendiri. Sebab yang tu saya tak boleh buat, orang lain tak boleh buat. Saya tu buat sendiri. Special request. Special. Jadi masa saya pergi sana, saya buat, saya sendiri pergi, saya pergi seorang buat. Saya boleh hidupkan kapal tu dalam masa 3 hari. Tapi saya punya kerja bukan 8 jam, 10 jam, 5 jam, tak ada. Kerja saya dalam 3 hari tu, satu hari saya masuk sejam, 2 jam. Esok saya masuk 2 jam, sejam, 2 jam. Saya rasa tuan boleh pergi Kuching lah, sebab Kuching ada Meritin sana tu. Saya dapat kerja dekat Lumut. Orang lepas saya buat projek tu, orang kat Lumut panggil. Saya cakap saya tak nak buat kerja. Saya banyak kerja lain nak buat. Orang sana nak panggil, dia panggil. Saya kata tak ada lah. Kan saya kata tadi kalau nak, saya panggil orang lain. Tapi iyalah, maksudnya kita dalam bidang teknikal, no issue. You belajar apa saja, tak ada masalah. Jangan takutlah. Cuma kena pandailah create apa ke mana kita nak bawa skill kita. Sebab skill kita ni, macam saya cakap dengan staff saya cakap dengan kawan-kawan saya, kita bekerja dengan satu syarikat, syarikat tu bukan membeli kita, dia menyewa kita. Dan dia bayar kita punya nilai bergantung apa yang dia nak. Maksudnya kalau saya ada 10, dia bayar saya 5. Saya bukan buat kerja untuk 5, saya takkan buat kerja untuk 10. Sebab bayar untuk kemampuan kita bah. Ya. Kalau dia bayar saya, dia kat saya, Feroz saya nak full. Boleh, ini nilai full. Tapi tuan, kalau dekat company okey lah, dekat Mara tak ada apa-apa apa. Itu lain, Mara lain. Yang tu saya tak nak tahu. Tapi bila bekerja dekat mana-mana yang mana kita punya alumni bekerja kat luar, jadi dia kena tahu value dia orang. Lagi banyak dia punya skill, experience lagi banyak, dia boleh letak nilai dia lagi banyak. Itu je. Jangan takutlah. Setakat nak dapat gaji, saya rasalah pengalaman saya paling besar, saya dapat gaji sebulan pun RM20,000. Kan? Pengalaman saya duduk satu company bayar saya RM5,000, RM8,000. Kan? Untuk saya duduk je. Sedangkan saya punya bisnes masih ada dan saya dibayar pula dengan nilai sebab apa, dia nak pakai saya untuk kelebihan yang skill saya untuk part kerja dia. Bayar kepakaran. Dia bayar saya untuk sebab kerja. Kalau tu saya pernah kerja sebulan tak payah masuk office pun. Pegang laptop je. Boleh pasang 3 lah lepas ni. Tak boleh. Jangan. Satu pun payah. Jangan. Alright. Saya percaya IKM dulu punya alumni semua hebat-hebat, boleh buat pergi lebih jauh, insyaAllah. Tak ada masalah. Okay, nampaknya masa kita dah nak dekat pukul 1:30. Mungkin kita pun dah rasa lapar-lapar kan. Alright, okay. Dah lapar dah perut tu, oi. Dengan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Fairuz kita kerana sudi meluangkan masa berkongsi ilmu, memberi kata-kata semangat kepada alumni kita dan memberi berkongsi sesuatu yang barulah kepada alumni kita. Sekiranya alumni kita ni ada nak bertanya kepada Encik Fairuz, boleh teks dia. Boleh tak Encik Fairuz? Boleh? Okey, boleh. WhatsApp saya bagi nombor telefon. Dekat saya dekat chat tu.
sekiranya kita punya alumni nak bertanya ke ataupun kurang pasti, kurang faham ataupun segan-segan pilu ke, boleh secara direct kepada Cik Fairuz kita nak bertanya apa-apa soalan, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan bidang keusahawanan ataupun perniagaan. Alright. Dengan ini kami pihak Akademi dulu sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Fairuz dengan taklimat, perkongsian dan pengalaman yang cukup berharga daripada beliau. Sekian, terima kasih. Program kita telah selesai pada hari ini, ada 3 slot lah dari pagi sampai ke petang. Sekian, terima kasih. Okey Cik Fairuz, terima kasih. Cantik perkongsian yang baik. Terima kasih semua sudi jemput saya juga. Okey, baik. Assalamualaikum. Okey, bye. Sino. Aduh, lapar perut aku tu ah.